Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim Nazim bin Muhammad Nur, CEO MAIPS, dan kita ucapkan tahniah kepada MAIPS kerana 8 tahun berturut-turut mendapat anugerah audit tanpa teguran, sijil bersih. Dan saya sebut ini sebagai satu rakaman untuk diketahui oleh kita semua dan juga rakyat Malaysia. Dan ini adalah satu pencapaian yang kita syukuri. Walaupun ada orang kadang-kala dia tanya duit MAIPS betul ke belanja dan seumpamanya, tapi audit negara kata MAIPS sijil bersih 8 tahun berturut-turut. Alhamdulillah. Kemarin dia dapat, jadi hari ni mungkin dia nak belanja tuan-tuan, saya tak tahu. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Sirajuddin Abdul Sattar, yang merupakan imam besar dan jamiah juga yang dipetua jamiah, para asatizah, tuan-tuan, ada perempuan tak ada? Perempuan tak ada kita? Puan ada seorang. Daripada diskriminasi gender. Para yang menghadiri mesyuarat agung kali yang ke-35 bagi tahun ini, tahun 2019 kan? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, termasuk para penonton ni pasal mereka rakam ni, kita di Masjid Alwi berhimpun para tu imam, jatah kuasa masjid, orang yang terlibat menguruskan masjid, macam-macam. Tujuan kita sama. Tujuan kita ialah nak memakmurkan masjid Allah. Masjid ni rumah Allah. Rumah Allah dia bukan rumah mufti, bukan rumah Ustaz Sirajuddin, bukan rumah Ustaz Nazim, bukan rumah tuan-tuan. Ia rumah Allah. Kita menjaganya. Apabila keluar daripada milik peribadi kepada wakaf yang diwakafkan kepada umum dengan tujuan sebagai tempat ibadah, maka ia menjadi masjid. Cumanya dari segi peraturan pentadbiran, hatta sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulul amri menguruskan masjid. Sebab itu Nabi ada membakar masjid dirar, masjid yang ditubuhkan untuk litafriqan, untuk memisahkan di kalangan kaum muslimin. Nabi bakar masjid di atas kuasa ulul amri. Seperti mana cerita yang selalu kita baca, cerita Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir seorang fasik yang mana dia telah buat masjid kerana untuk memecahkan kaum muslimin. Masjid asalnya ialah tempat di mana Allah paling sayang sekali, kerana orang mengabdikan diri pada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ahabbul biladi ilallahi masajiduha
wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Tempat yang Allah paling sayang ialah masjidnya. Tempat di negeri ni yang paling Allah sayang dalam kawasan dia masjid. Yang paling Allah tak suka pasar. Bukan negara tak boleh, bukan pasar tu masuk berdosa, tapi di pasar suara hingar-bingar. Di pasar ada orang tipu menipu. Maka di masjid tidak ada hingar-bingar. Di masjid tidak ada tipu menipu. Itu masjid. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, Allah takdirkan untuk menjaga tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang. Saya di dalam kisah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Kathir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, walaupun kisah ini dari segi sanadnya tidaklah begitu jelas, tapi ia bukan hadis, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebut satu perkataan. Kisah tu panjang, tapi saya selalu quote dia punya perkataan yang digunakan di dalam riwayat itu. Apabila dia nak minta isterinya supaya tolong wanita, satu perempuan, dikatakan Umar pada musim kemarau, dia keluar untuk melihat orang yang datang ke Madinah, mereka pasang khemah dan seumpamanya, mereka makanan kurang. Jadi ada satu orang tu dia bawa isteri dia, dan isteri dia nak lahirkan anak, nak bersalin. Jadi dia tak kenal Sayyidina Umar, tanya dia tu, kata Samsuk campur. Dia tak tahu ini Amirul Mukminin. Isteri dia ialah orang Arab, dia cemburu isteri dia. Tapi dia tengok isteri tu nak mengandung, dia tak ada orang nak urus, tak ada. Sayyidina Umar pergi tanya isteri dia, Ummu Kalsum. Kata Umar, hal laki fi khairin saqallahu ilaiki. Adakah engkau sudi untuk suatu kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala bawa untuk engkau? Tak apalah cerita tu, tapi saya nak guna istilah itu. Ada kebaikan dalam hidup kita ni, Tuhan bawa mari kepada kita. Jaga masjid, satu kebaikan yang besar. Bukan semua orang boleh jadi jaga masjid ni. Allah bagi kat kita. Kalau kita berdiri di dalam saf solat di dalam masjid, dan Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya dalam masjid, yang bersolat di masjid kampung kita, di bandar kita, di tempat kita, belumlah tentu kita ni lah yang paling Allah sayang, belum tentu. Sebab tu kita selalu sebut di dalam bab pahala di sisi Tuhan tidak sama pahala sekalipun sama ibadat, disebabkan tidak samanya hati ataupun jantung hati seorang hamba kepada Allah. Ini disebut oleh Al-Izz Abdus Salam tentang bagaimana berbezanya pahala dengan kadar berbezanya masyaqqah dan berbezanya keadaan seorang hamba. Kita berdiri dalam saf, Allah melihat hamba-hambanya, kita pun tak berani kata aku yang Allah paling sayang sekali dalam kampung tu, sebab tu aku jadi jawatankuasa masjid, sebab aku tu aku jadi tok imam. Kita tak berani kata. Mungkin kita yang Allah marah, namun Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita. Dia bagi satu keistimewaan sebagai ibtila, sebagai satu ujian. Kau tolong uruskan masjid, tolong uruskan rumahku. Belum tentu dia sayang kita. Maka kita, maksudnya, kalaulah kita ambil ni, ramai-ramai orang yang boleh buat satu kerja ni, satu orang kalau ni, Allah walillahi mathalul a'la, Allah tidak dibandingkan. Tapi nak faham, kita duduk di sini ramai orang hak bagus-bagus ni, ya, tapi bos satu syarikat tu dia pilih satu orang yang biasa saja, tak bagus sangat, dia bagi satu jawatan supaya kawan tu dapat meningkatkan diri dia.
satu kemuliaan. Sebab itu kita selalu akur. Pagi-pagi kita sebut, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aku mengaku kepadamu nikmatmu kepadaku, dan aku mengaku dengan dosaku. Tidaklah dapat mengampunkan dosa ini melainkan engkau. Mungkin tuan-tuan, saya Ustaz Sirajuddin, itulah yang sentiasa menghantui kita bagi setiap saat. Merasai besarnya nikmat Allah beri pada kita dan besarnya dosa kita di sisinya. Bagi menginsafi itu, maka kita cuba buat masjid ini yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, disahihkan olehnya, disetujui oleh Al-Zahabi, Nabi SAW menyebut, sayati 'alan nas zamanun unasun yatahallaquna fil masajidihim wa laysa hammuhum illa dunyahum fala tujalisuhum wa laysa lillahi lahum hajah fala tujalisuhum. Nabi kata akan datang satu zaman di mana manusia akan berhalaqah, duduk berhimpun di masjid, walaysa hammuhum illa dunyahum. Tidak ada tujuan mereka melainkan dunia saja. Duduk di masjid, mesyuarat di masjid, bincang di masjid, bersembang di masjid, tidak ada tujuan dunia. Dan Allah tidak ada apa pun mau daripada mereka. Maksud Allah tak sudi mereka. Fala tujalisuhum, jangan kamu duduk dengan mereka, kata Nabi. Kan? Sebab itu maka kita mungkin boleh jadi dua. Satu, duduk di masjid, Allah tak sudi dengan kita. Kita fikir, kita tak fikir masa masjid, kita fikir kita. Saya cerita saya lah, saya tak cerita tuan-tuan. Manusia ni kok mana pun nafsu dia kuat di sudut kedudukan. Sufyan Al-Thawri dia kata, aku tengok ramai orang yang saleh, warak di sudut makan dan pakai, tapi kalau jawatan tak. Maka kita pastikanlah, saya lah dan tuan-tuan juga, kita koreksi diri kita. Kita kerja kerana jawatan kita atau kita kerja kerana Allah Azza wa Jal. Kalau kita dapat bereskan ini, aku cuba buat yang terbaiklah lillahi ta'ala. Yang lain semua insya-Allah akan dapat kita bereskan. Dalam hidup ni, diri saya lah, tuan-tuan mungkin boleh tumpang juga ingatan ini. Kita bimbang banyak kerja-kerja kita yang hebat, balik di sisi Allah tak ada pahala. Allah kata, kau bukan buat untuk aku. Yang itulah yang sentiasa kita letih berfikir mengenainya. Kita duduk di kesunyian malam, berfikir berapa banyak yang aku buat untuk Allah, berapa banyak yang aku buat untuk orang. Usia kita berjalan, umur kita berlalu pergi, hari-hari yang datang, amalan telah kita lakukan. Balik di sisi Tuhan, malaikat catat amalan kita. Jadi mufti berapa lama, fatwa berapa banyak, kerja jadi imam berapa lama, semayang berapa banyak. Tengok pahala. Allah kata yang ni semua bukan lillahi ta'ala. Oh, letih kita.
letih. Yang ni semua kerana nak pertahan diri hang. Ni semua kerana kepentingan hang. Oh, letih kita. Masa tu tak ada apa lah. Orang kata Masya Allah, mati dia tu, mati tak jawatan mufti. Pergi di akhirat, na'udzubillah, tengok-tengok duduk tu, haduk sapu sampah luar masjid duduk depan. Sebab dia mungkin lillahi ta'ala. Sebab tu kita duduk kuliah ni, kita ni main macam-macam, main pikat sampul ke, main minta. Tapi kawan hak duk bersila ujung tu, dia main lillahi ta'ala. Naik motor hujan, saya balik kuliah kemarin ni, tengok satu orang naik motor hujan, kita naik kereta balik. Dia main kuliah naik motor hujan. Mungkin main duduk sini kuliah, satgi mufti tak main kuliah, orang kata apa pula, main. Dia main lillahi ta'ala. Sebab itu ramai hamba-hamba Tuhan yang tidak dikenali oleh manusia lebih dikasihi oleh Allah, lebih daripada orang-orang yang memakai baju-baju agama dan nama-nama Tuhan ini. Maka kerja yang paling besar untuk kita, saya selalu ingat, ialah bertarung menentang diri kita sendiri di dalam soal mengikhlaskan niat beramal lillahi ta'ala. Jika ini kita bereskan, kemudian kita masuk di kalangan innama ya'muruna masajid Allah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Saya tak ada lah benda panjang, Ustaz Nazim dah sebut. Sebagai jabatan mufti, saya memberikan sepenuhlah sokongan di atas aktiviti yang baik, tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, macam ni lah, masjid ni Allah Ta'ala punya, bukan kita. Nabi SAW hatta dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi duduk, Nabi dengar orang baca Quran kuat, Nabi angkat, tengok siapa baca Quran kuat. Nabi kata, ala kullukum yunaji rabbah, semua kamu ni sedang bermunajat padanya. Fala yarfa'an ba'dukum ala ba'd fil qira'ah, jangan setiap kamu angkat lebih suara daripada yang lain di dalam membaca Quran. Dalam masjid tu, kawan ni peterah baca Quran kuat, ganggu kawan ni nak sembahyang. Nabi kata jangan. Maksudnya hatta kita jawatan kuasa masjid, mari ke masjid, kita kena buat hormat masjid. Ataupun kita orang urus masjid, mentang-mentang kita duduk dalam masjid, kita angkat suara, oi, tu jokoh orang kau duduk tengah sembahyang. Aku EJK, aku setiausaha, cakap elok dalam masjid. Kita Tuhan bagi tumpang tadi. Kalau Tuhan tengok hati, belum tentu kita paling baik. Masjid, Nabi SAW perintah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, supaya semua orang ada masjid, buat masjid. Wa an nunazzifuha, dan dia perintahkan kami supaya bersihkan masjid. Masjid nak bersih. Orang mai tengok bersih masjid, sebahagian daripada memakmurkan masjid. Wangikan masjid, sebahagian daripada memakmurkan masjid. Lalu kita dok baca dah, man akala hadhihi asy-syajaratal khabithah fala yaqrabna atau fala yaqrabna fi masjidina, fi masjidina. Siapa yang, atau dalam riwayat fala yusalliyanna ma'ana, siapa yang makan pokok yang busuk ni, jangan mai semayang dengan kami, jangan mai masuk rumah kami. Maka semua yang uruskan masjid confirm tak isap rokok. Rokok busuk, makan rayan pun tak boleh main masjid.
Apa duk bau derian dalam masjid ni? Dua kata, tadi setiausaha makan dengan Tok Imam. Jangan. Makan jangan main. Dan ini banyak tuan-tuan. Tuan-tuanlah orang yang paling aula untuk mengetahui masjid ni. Sekali lagi saya sebut tadi, bukan milik mufti masjid, bukan milik siapa. Kita ni urus saja. Cuma bila kita urus ikut peraturan. Ulil amri bagi peraturan begini, kita buat peraturan begitu. Saya dah sebut banyak pada masjid-masjid ni, saya ulang je lah. Ada masalah-masalah fiqh yang memang khilaf, dan khilaf itu mu'tabar. Sebahagian orang ada mana siapa apa lebay mana ceramah, dia kata diperlih kata siapa kunut masuk neraka. Ni semua bohong. Tuan-tuan orang terlibat masjid kena tengok fatwa-fatwa negeri Perlis tentang kunut, tentang apa. Kita kata kunut masalah khilaf yang mu'tabar. Bismillah kuat, bismillah pelan, masalah khilaf yang mu'tabar. Mu'tabarnya maksud apa? Dua-dua ikhtilaf di kalangan imam-imam besar yang mempunyai hujah-hujah di pihak masing-masing. Cuma jawatan kuasa fatwa ataupun fatwa negeri Perlis memilih pandangan tak kunut, memilih pandangan perlahankan bismillah. Apa yang tuan-tuan buat di masjid itu ialah penyelarasan bagi pentadbiran, kerana itu yang ditarjihkan, yang diamalkan. Kalau ada tuan-tuan semayang di rumah tuan-tuan nak kunut, tuan-tuan nak baca bismillah kuat, semuanya tidak mengapa jika itulah yang tuan-tuan percaya. Habis di masjid tak boleh ke? Di masjid itu pilihan tarjih, masalah furu', masalah hukum yang kita lakukan. Macam orang pergi ke Kedah, masjid dia kunut. Kalau dia Tok Imam tak kunut, Tok Imam kena panggil lah, kan? Dia berkata pasal apa? Tak kunut, Imam mazhab Syafi'i. Kita dalam qaul ni tak kunut ni mazhab Hanbali tak kunut, mazhab Hanafi tak kunut, mazhab Malik dia kunut sebelum daripada rukuk. Bismillah perlahan macam saya sebut. Mazhab Hanafi bismillah perlahan, mazhab Hanbali bismillah perlahan, mazhab Malik tak bismillah langsung. Yang bismillah kuat ni mazhab Syafi'i. Salah kata? Kita tak kata salah. Kita kata kita tarjihkan dalam kebanyakan hal Nabi bismillah perlahan. Tu kalau orang bismillah apa? Kuat masuk neraka, kita tak cakap cerita neraka tak neraka. Ini masalah fiqh. Itu kita kata ini khilaf. Habis tu kenapa? Pentadbiran. Tak bolehlah lagi kau ni jadi makmum jadi selaras. Pemerintah telah putuskan itu pilihan dah. Tak ada timbul. Kalau kita nak kira logik macam setengah orang, kalau tak bagi, depa tak bagi kunut tu, depa kata siapa kunut masuk neraka. Kalau logik macam tu susahlah. Artinya kalau di negeri yang kunut, siapa tak kunut pula masuk neraka. Macam tu. Jadi pi Masjidil Haram, Masjid Nabi tak kunut, masuk neraka tu imam. Tak ada orang cakap macam tu. Yang ni sembang, orang panggil budak main guli, bolehlah sembang macam tu. Orang masjid tak padan lah sembang tu. Ni pi panggil satu penceramah mana duk pi buat sembang macam tu. Yang ni tak padan, tak padan. Sebab itu kita dalam hal ni, ini soal takbir urus. Macam orang kata kat kita, mai satu orang, katakanlah mai satu orang di sekolah, cikgu pakai slipper, pakai t-shirt, rambut berseragam, masuk mengajar matematik. Bagus ajak matematik. Guru besar panggil dia. Siapa cikgu yang main sekolah pakai slipper?
baju t-shirt. Dia kata, cikgu, yang penting mengajak. Mengajak bagus, sudahlah. Saya mengajak. Yalah, tapi sekolah ada peraturan. Tak, peraturan cikgu yang buat. Tugas guru mengajak. Kalau nak ikut logik macam betul lah juga dia kata. Tapi sekolah dia tak boleh macam tu lah. Dia ada peraturan. Kan? Macam kita lah juga. Tu imam mai-mai pakai t-shirt, pakai senok jean, sikat besarnya duduk belakang, rambut belah tepi sana berkilat, buat tancur sikit. Lepas pada tu pi mai jadi tu imam. Kamat-kamat tengok, siapa dia? Tu imam kita lah. Kita kata, apa tu imam pakai ni? Dia kata, saya sembahyang betul. Zuhur 4 rakaat juga. Semua betul. Apa yang nak komplain lah? Sah tak saya pakai selok jean dengan t-shirt ni main-main? Pergi tanya mufti tu. Dia pun main tanya mufti. Mufti, kalau orang tu pakai selok jean, dia pakai t-shirt, tutup aurat semua, sembahyang sah tak? Mufti pun tak tahu apa, habaq sah lah. Dia balik mai aku tanya dah. Mufti kata sah. Hampa yang buat galut. Macam mana tuan-tuan? Yalah, mayang tu sah, tetapi pakai hak ikut disiplin ni peraturan. Habis tu hari Jumaat perlih nak suruh pergi pakai apa? Baju putih, samping jaib, samping maib. Awak kalau pakai baju tak putih, pakai jubah mayang Jumaat tak sah? Dia duduk tanya kita macam tu. Kita kata semayang sah, tapi hidup ada peraturan. Jadi cikgu hari Khamis pakai baju batik. Kata, awak apa kaitan baju batik dengan subjek yang saya ajak? Nak kaitan memang tak boleh, tapi itu adalah peraturan. Tuan-tuan semua, dalam hidup ini, dalam agama juga demikian. Ada benda syariat, ada benda yang dinamakan dengan adab. Adab. Kadang-kadang dari segi hukum dia sah, tapi dari segi adab dia kurang. Dia kurang. Maka dengan itu, sebahagian peraturan-peraturan yang tuan-tuan buat bukan soal nak bahas fiqh. Nak bahas fiqh boleh lah, kita nak bahas, nak keluar dalil tarjih boleh lah, itu fiqh lah. Apa dalil, dia pun nak baca dalil, minta mufti baca dalil, boleh lah, main lah. Tetapi yang kita suruh ni bukan di pada sudut itu, pada sudut peraturan. Awak baca bismillah kuat tak sah? Tak pernah siapa kata tak sah. Tak pernah. Khilaf kita beritahu. Tak pernah. Habis tu kita penyelarasan masjid saja berdasarkan kehendak imam ulil amri pada waktu ni. Kalau raja pemerintah abang kata kat esok ni, mufti bagilah separuh-separuh, kita buat. Kalau itu kehendak raja pemerintah. Sampai lagi raja pemerintah kata saya mau sama. Tapi kalau orang tanya mana yang dalil lebih kuat, tanya saya kata dalil hak lagi kuat bismillah pelan lah. Jangan pula pergi tanya habis tu Imam Syafi'i tak pandai ke? Oh, tak boleh tanya soalan macam tu. Sekali orang tanya pula habis tu Imam Malik tak pandai ke? Bukan kata Imam Malik kata tak bismillah kuat, tak bismillah langsung di dalam solat ketika baca Fatihah. Kalau bismillah jadi makruh pula. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah
saya sentuh sikit supaya bukan tuan-tuan dah faham dah pun. Kod dipertanya pasal apa? Kita habaq itu semua peraturan. Habis itu dalil fiqh hampir sembang dengan Ustaz Sirajuddin, pergi sembang dengan mufti. Sembang Ustaz Syafiq, sembang Ustaz Nazim. Mereka tahu dalil. Kami hak ni biasa hak ustaz tahu dalil, habaq dalil. Tak tahu habaq. Habis tu macam tu lah. Pergi Masjidil Haram, bismillah pelan. Tuan-tuan pergi negara yang Arab, kebanyakan bismillah pelan. Pergi Jordan, pergi Pakistan, pergi India, umat Islam ni yang paling banyak mazhab Hanafi, semua bismillah pelan. Pergi belah Maghribi, pergi belah Algeria, pergi belah negara-negara tu, semua bismillah, tak bismillah langsung. Maliki tak boleh lah orang kata yang tak bismillah pelan ni sikit perlis seorang pelik. Dia tak pelik, majoriti dalam dunia ni, majoriti dalam dunia ni. Setakat ni saya duk kira hak perlis buat ni majoriti lah dunia ni. Tuan-tuan habaq mai apa dia majoriti. Ada satu dua aku nak sama. Dulu dia berbising talak 3 jatuh 1 boleh. Majoriti negara Arab kebanyakan semua talak 3 jatuh 1. Jordan negara Teluk semua. Betul mana ada dalam dunia ni perlis orang pelik. Yang kata tu pun dia dunia mana pun tak pergi, paling jauh pun hak nyai ya. Tu musim Covid ni tak pergi mana dah. Sebab itu kita bukanlah tepuk dada, tapi saya nak cerita ini adalah urus takbir yang mengambil kira soal pentarjihan fiqh di segi kekuatan hukum. Terima kasih banyak Allah. Lama saya pula sembang panjang pakai tak mesyuarat tuan-tuan. Tadi dalam duk kata tak mau cakap tu. Dengan ni merasmikan mesyuarat agung kali yang ke-25 Jam'iyah Pegawai Masjid Negeri Perlis dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.